Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syauqi selaku pengacara majlis kita pada pagi ini, Ustaz Syarafi selaku pembuka majlis, muslimin dan muslimat, bakal-bakal haji dan hajah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini, 4 hari bulan Zulhijjah 1444 bersamaan dengan 22 Jun 2023, kita sekali lagi berbincang tentang rihlah haji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayat oleh Imam Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillah, ana teks hadis Jabir itu saya dah letak dalam grup. Tuan-tuan boleh tengok sambil-sambil kita belajar siapa dia Jabir. Kita tak pergi jauh lah. Kalau tak kira tak habis kita punya perjalanan, sebab Jabir riwayat penuh daripada awal Nabi SAW keluar dari Madinah sampai balik semula ke Madinah. Kita nak laju ni dalam masa 1 jam. Nabi datang, perjalanan 8 hari 8 malam, balik 8 hari 8 malam, kita buat dalam masa 60 minit. Laju insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh tengok teks hadis dalam yang telah kita beri tu, supaya orang panggil mudah. Orang Kelantan kata mudah nakak. Mana mudah faham insya-Allah. Jadi Jabir radhiyallahu anhu seorang sahabat. Dia dengan ayah dia tu dua-dua sahabat belaka. Jabir dengan ayah dia dua-duanya sahabat. Sebab tu dia tulis radhiyallahu anhuma. Kita kena ingatlah bila sebut tentang sahabat ni, kalau seorang apa dia? Radhiyallahu anhu. 2 orang anhuma. Kalau apa ni sahabiah muslimah wanita, radhiyallahu anha. Tapi kalau 2 orang, anhata, anhuma. Pandai dah belajar tu. Istilah-istilah diguna. Kalau nak kata radhiyallahu anhu juga pun boleh kata, tapi nampak tak apa mengaji lah tu dia panggil kan. Kita sebenarnya jangan nampak kita tu tak cerdik. Kalau nasa tak tahu duk diam. Ni tak tahu cakap juga tu yang jadi pecah rahsia tu. Jadi hadis Jabir radhiyallahu anhu ini sebuah hadis yang cukup cukup penting. Kerana itulah para ulama menukilkan hadis, kata-kata Imam Nawawi rahimahullahu taala yang memberi komentar kepada hadis Jabir. Saya rasa kata-kata Nawawi itu ada dalam kitab terjemahan itu. Jadi qala Imam Nawawi, Imam Nawawi ini imam yang mengumpul di antara hadis dengan fiqh. Dia ada 2 kitab. Kitab hadis dia yang masyhur apa dia? Imam Nawawi. Hadis arba'in, hadis 40. Hafal belakang kan? Dalam sekolah hafal nama. Saya tahu kitab hadis 40. Kena ada kitab ni. 2 kitab tak boleh tak ada di rumah kita. Satu hadis 40, sebuah lagi kitab hadis Riyadhus Salihin. Dua-dua ni susunan Al-Imam Nawawi. Satu lagi kitab dia menarik, nama dia Al-Azkar. Yang ni cukup dengan perisai Muslim pada dah. Sebab perisai Muslim tu dia khulasah. Dia ringkaskan daripada azkar untuk diamalkan. Tapi untuk perbincangan kena pergi kepada azkar. Sekarang ni saya sedang syarah kitab azkar ni dah berapa puluh siri dah. Rasa lambat lagi nak habis tu. Kita kuliah mingguan, mungkin tahun depan baru khatam. Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dia kata, hadisu Jabir, hadis Jabir yang kita nak belajar ni, wahwa hadisun azim, hadis yang punya kebesar kedudukan dia,
mustamilun ala jumalin minal qawaid. Dia mengandungi beberapa kaedah-kaedah, beberapa perkara-perkara yang penting, dan dia termasuk min afradi Muslim. Jumpa tak kata-kata Nawawi? Cuba tengok muka surat berapa tu. Kita nak suruh para jemaah kita ni tengok kita ni. Muka surat 5. Tengok muka surat 5 dalam nota tu. Ya. Mana muka surat? Jumpa cari. Bawah sekali tu ada. Tengok dah. Jadi Nawawi kata min afradi Muslim. Apa nak? Maksudnya hadis ni hanya riwayat Imam Muslim. Dalam Bukhari tidak riwayat secara detail seperti ini. Maka qala al-qadi Iyad wa qad takallama an-nas ala mahbin al-fiqh. Sudah ramai ulama-ulama telah ambil hadis ni menghuraikan dalam masalah fiqh. Wa sannafa Abu Bakar Ibn Munzir, nama ulama ni Abu Bakar bin Munzir, telah tulis satu juzuk yang besar syarah pada hadis ni. Wa kharraja fihi, dia telah mengeluarkan daripada hadis Jabir ni saja dari sudut fiqhnya lebih daripada 150 perkara. Itu ulama. Dia ambil belajar satu hadis, dia boleh keluar faedah hukum 150 perkara lebih. Lau taqassa, kalau nak hitung lagi, Nawawi kata lebih daripada itu lagi boleh. Baik, kita terus pergi kepada matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Itu cara belajar hadis tu. Kita kena kata imam kata. Qala al-Imam Muslim. Qala haddatsana, mencerita kepada aku oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang bila baca kita orang, jangan kita kata. Kalau kita, maknanya telah mencerita kepada aku. Siapa dia? Awak. Beratus tahun dah beza je. Jadi Imam Muslim kata, mencerita kepada aku oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim jami'an an Hatim. Qala Abu Bakar haddatsana. Itu bahasa dia tu. Kemudian kita naknya dakhalna ala Jabir bin Abdullah. Jadi dua orang ni, Ja'far bin Muhammad daripada ayah dia cerita, dia kata kami pergi jumpa dengan Jabir radhiyallahu anhu. Dia pun perkenalkan. Ini bahasa dengan kan. Jumpa dah lafaz. Nombor muka surat 6. Kata dia dakhalna ala Jabir bin Abdullah. Tengok. Bila kita pergi jumpa orang, tuan guru ke, sebut nama penuh. Kami telah bertemu dengan Syekh Jabir bin Abdullah. Jadi bila pun Jabir tanya, siapa dia kamu ni? Guru pun jangan nak sombong, tengok orang nak mengaji pakai tak tahu siapa. Dia tanya, siapa kamu? Faqultu ana Muhammad bin Ali bin Husain. Dia tengok, murid dia memperkenalkan nama dia, aku ni Muhammad bin Ali bin Husain. Detail dia punya nama. Kita masyarakat ini tanya, siapa nama awak? Malu-malu nak tanya, nak berjari bagi tahu nama. Itu silap. Lebih-lebih lagi yang tanya soalan di alam maya ni, sepatutnya diperkenal nama dulu. Saya Fulan bin Fulan, soalan saya begini. Ini dah nama dah tak bagi tahu. Salam pun SLM gitu je. Salam tak? Kita pun payah nak jawab salam tak apa. Jadi nama tak bagi tahu. Yang letih lagi, bila ditanya balik dia, siapa awak? Patut perkenal lah, dah ustaz tanya tak? Dia jawab apa? Saya ni peminat ustaz. Saya pun sih di nombor telefon dia, peminat ustaz, tak tahu siapa. Itu masalah kita hari ni. Tidak belajar dari sudut ilmu adab. Jadi dia tanya, siapa awak? Dia kata, ana Muhammad bin Ali bin Husain fa ahwa bi ila ra'si. Maka tok guru dia pun pegang atas kepala aku. Baiklah. Dia kata, kita sikit je panjang cerita tu, kali tidak habis. Wa ana yawma idz ghulamun syab. Maka aku masa tu masih lagi budak-budak lagi, kanak-kanak lagi, ghulam, muda lah. Baiklah. Kita terus pergi kepada faqultu akhbirni an hajjati Rasulillah. Yang lain-lain tuan-tuan boleh baca sendiri. Yang kita nanya, pemuda ni minta dengan Sayyidina Jabir, sahabat ni, akhbirni an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak dengar hari ni ceramah daripada Tuan Syekh Jabir
perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi Jabir dia detailkan apa yang ada ilmu pada dia. Faqala biyadihi faqa'ada tis'an. Maka dia pun buat isyarat 9, nombor 9. Maksudnya inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makasa tis'a sinin lam yahuj. Nabi kita berada di Madinah berapa tahun? Berapa tahun? 9 tahun tak pergi haji. Jadi timbul soalan, adakah Nabi menangguh-nangguhkan haji? Macam kita hari ni tangguh. Kita tangguh ke kota yang tangguh? Sedap kita menyalahkan kota. Kita tak salah, kota yang salah. Kalau kita nak tanya sebetulnya tahun berapa baru daftar pergi haji? Di situ bermulanya kita. Kita nak jawab dekat berapa malaikat ni, awak menangguh haji tidak? Dia kata, tak, kota lah. Awak daftar tahun berapa? Yang mari tahun ni, saya rasa yang daftar tahun 2018. 2008. Sebab dia lepas pada 5 tahun. Tu kalau melalui package ni dia boleh masuk. 2010. Ni hak boleh kota sendiri kali ni, P1 ni. Tak boleh, yang pentingnya kalau 2008 tu dah berapa puluh tahun dah. Jadi berapa tahun dah? 2008. 12 tahun. Ya, okey lah juga. Sekurang-kurangnya himmah, semangat nak pergi haji tu tinggi dah. Betul tak? Kalau ni tak tanya baru daftar 2-3 bulan lepas cari visa mujamalah. Tak apalah. Yang pentingnya dia sampai Mekah. Jabir kata Nabi SAW duduk di Madinah berapa tahun? 9 tahun tidak mengerjakan haji. Sebab apa? Siapa dia boleh jawab ni? Hadiah besar hari ni. Hadiah comel benar ni. Tak lihat ni rugi. Kenapa Nabi kita tak mari haji? Mekah masih lagi di bawah jahiliah. Satu soal jawapan. Tepat. Lagi? Cepat. Kita nak belum dapat arahan daripada Allah. 2. Lagi? Apa lagi? Difadukan pada tahun 9. Tak ada. Tak ada kota. Kota Quraisy. Jadi jawapan dianya sebab Mekah masih lagi dikuasai oleh Quraisy. Jawapan yang pertama, betul. Bila Nabi mula-mula datang ke Mekah, tahun yang ke-6, itu pun disekat oleh Quraisy di mana? Di Hudaibiyah. Tak boleh masuk. Ingat tak? Yang Nabi kita tahallul di Hudaibiyah, dia panggil sembelih kambing damul ihsar, tak boleh masuk. Tahun yang ke-7 baru Nabi kita datang. Untuk umrah 3 hari, itu pun terpaksa kena buka bahu kanan. Kenapa? Masih lagi nak kacau. Nak kenak lagi buat Quraisy. Walaupun dah bagi visa, tapi perangai jahat tu masih lagi tak habis-habis. Masih lagi nak buka Quraisy. Kemudian tahun yang ke-8 Nabi kita masuk Mekah. Alhamdulillah, tahun yang ke-9 sudah dapat fardu haji, tetapi Mekah masih lagi belum bersih daripada kotoran jahiliah. Belum lagi. Yang pertama. Yang keduanya, ada riwayat yang mengatakan bahawa tarikh haji tahun tu masih lagi belum tepat. Sebab Quraisy ni dia pindah-pindah bulan. Dia main dengan bulan. Tahun ni dia bulan haram ni tak boleh berperang, dia tukar. Dia main. Jadi maka bila tahun yang ke-10, tengok ada. Thumma azzana fin nas fil ashirah. Maka tak ada kata, tidak ada hujah. Kalau kita nak kata, oh Nabi menangguhkan haji. La. Dia tidak menangguhkan haji. Nabi kita tak pergi haji lagi tu kerana sebab tadi. Tapi tahun yang ke-9 Nabi tak datang. Tetapi dia hantarnya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengetuai delegasi haji tahun tu pergi haji. Kemudian Nabi kita salah hantar Sayyidina Ali bin Abi Talib supaya ikut dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan Ali telah mengisytiharkan semua tempat. Ala la yahujju ba'dal am musyrik. Mulai tahun lepas pada tahun ini, orang musyrik tak boleh masuk haji lagi. Tak boleh masuk lagi Mekah. Maka selepas daripada tahun yang ke-9, tahun yang ke-10 clear Mekah, tarikh wukuf pun tepat pada waktu dia, maka Nabi kita salah datang, dia panggil Hajjatul Wada'. Kenapa Nabi datang haji ni dia panggil Hajjatul Wada'? Kenapa? Haji selamat tinggal. Sebab itulah kali pertama dan terakhir. Dan Nabi dalam ucapan dia, nanti kita tengok nanti,
menyebut beberapa kali Nabi kata, ambil daripada aku, la'alli la alqakum ba'da. Mungkin kita tak jumpa lagi lepas pada ni. Jadi sebab itulah kita jangan ulang kalimah tu banyak sekarang. Ni nak pergi Makkah ni, agak-agak kita jumpa lagi lepas haji ni. Macam nak mati awak. Rasulullah SAW dia isytihar, dia isyarat. La'alli la alqakum. Mungkin kita tak jumpa lagi. Orang yang peka dengan kata-kata Nabi SAW, siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar duduk perhati tengok, pelik ucapan ni. Cara Nabi berucap ni macam dah, orang panggil dah isyarat-isyarat dah. Sampai di Mina pun Nabi sebelah 63 ekor unta. Umur Nabi ketika itu berapa? 63. Baik. Summa azana fin nasi fil ashirati. Kemudian baginda Nabi SAW isytihar pada tahun yang ke-10, aku nak pergi haji. Kenapa Nabi kita maklumkan? Supaya semua umat Islam yang ada pada ketika itu dijangkakan, mengikut ahli sejarah mengatakan lebih kurang 100,000 lebih. 100,000 orang lebih sudah masuk Islam. Jadi orang ni ada yang nak mari daripada Madinah sekali dengan Nabi. Ada yang datang daripada Yaman. Yaman dia mari daripada mana? Daripada dukun Yaman ni. Di sini Madinah, sini Yaman. Takkan lagi Madinah pusing balik. Maka dari sini datang. Maka bila Nabi isytihar, jadi sahabat-sahabat ni mari daripada penjuru, ada yang bertemu di tengah jalan dan ada yang tunggu di Mekah. Itu sebab Nabi kita memberitahu bahawa summa azana, Nabi kita maklumkan. Azana makna maklumkan dia nak pergi haji. Ini penting. Kita kena maklum kita nak pergi haji mustahak. Ini kita tak sembunyi-sembunyi nak pergi haji. Kenapa? Maklum dah masa nak pergi haji ke kawan-kawan. Maklum. Ada setengah orang ni tak mau. Saya ustaz, saya rahsiakan haji saya. Kenapa rahsia? Sebab dia takut orang pergi bersalam. Salam bagi duit. Saya kata salam ambil je. Macam-macam kita boleh buat sini tak? Buat petang-petang kita bagi makanan kepada jemaah haji. Bila kita nak buat kenduri bagi makanan di Mekah ni? Bila nak buat? Ini waktu dia. Jadi kawan-kawan yang bagi sumbangan tadi, kita masuk sekali dalam tu. Alhamdulillah. Jadi maklumkan kepada orang, kita bukan nak maklum tu kerana kita nak buka tabung duit nak minta derma, tidak. Maklumkan yang pertama, kawan-kawan boleh tahu kita hadir. Dia tahu, kalau ahli masjid dia tahu haji pulang tak ada di masjid, dia pergi Mekah. Jiran-jiran pula tahu ayah tak ada di rumah ni. Kalau nampak anak bising ke, duduk merempit dengan motosikal, malah. Ayah duduk Mekah, duduk talbiah sini, anak duduk talbiah dengan preh motor di Malaysia. Jadi orang tahu ayah dia tak ada tu, kena pakai nasihat. Jadi banyak faedah. Paling faedah yang paling baik sekali, semua mendoakan kita. Allah Ta'ala bagi pada hamba sihat walafiat, selamat pergi, selamat kembali, dapat haji mabrur. Doa ni kita tahu doa siapa yang Allah Ta'ala nak kabulkan. Kita tahu. Mungkin orang pakcik yang lemah di kampung kita yang tak bermayat, itulah doa yang mustajab. Wallahu a'lam. Ataupun orang-orang lain yang kita rasa dia ni orang baik. Baik. Anna Rasulullah haj, maka Nabi nak bila isytihar nak pergi haji, faqadimal madinata basyarun kasir. Ramai di kalangan orang Islam yang sekitar Madinah, semua datang berkumpul di Madinah. Mana orang di sekitar Madinah tu, mari daripada Khaybar, mari daripada sekitar yang ada tu, berkumpul di mana? Di Madinah. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah. Ini semua sahabat yang datang ini mengharapkan mereka dapat melakukan ibadat mengikut apa yang Nabi SAW buat. Ikut apa yang baginda Nabi buat. Maka wa ya'mal misla amalihi, mereka nak lakukan ibadat sebagaimana yang Nabi buat. Kita hari ni pun tujuan kita belajar ni untuk apa? Untuk nak belajar, kita nak ikut apa yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajna ma'hu. Kami pun keluar dari bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita keluar bila? Bila Nabi kita keluar, dia keluar pada hari Sabtu. Ni ada tarikh di sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, hadis Jabir ni, fa kharajna ma'hu fil khamis wal 20 min Zulqa'dah. 25 Zulqa'dah. Tanda dia punya tarikh. Pada hari Sabtu. Ba'da an a'lamana fi khutbatil Jum'ah. Pada waktu hari Jumaat tu,
Nabi kita khutbah di Madinah menceritakan tentang bagaimana cara haji. Jadi dalam bahasa kita sekarang ni, Nabi pun buat kursus haji juga. Daurah haji dulu kepada para sahabat pada hari Jumaat. Supaya mereka, sahabat-sahabat, dia tak ada buat haji mengikut cara Islam. Mungkin dia buat haji zaman jahiliah. Jahiliah cerita lain. Bagaimana cara buat haji, maka sahabat-sahabat pun ikut. Dan ada yang bertanya macam mana cara, macam mana. Semua itu dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari Nabi kita keluar ke Madinah sampai ke mana? Ke Zulhulaifah. Itu dia zaman kita Zulhulaifah. Apa dia mana Zulhulaifah? Zulhulaifah ni kat mana? Bir Ali. Zulhulaifah tu nama asli dia, nama resmi dia. Bir Ali tu nama baru dia. Tapi telah dipopularkan. Bir Ali tu lebih masyhur daripada Zulhulaifah. Jadi sebab tu kalau kita anak suka namakan dia Zulhulaifah sebab dia nama asal. Nama asal kepada apa? Kepada miqat yang kita pergi tu. Maka Nabi sampai di situ, Allah SWT perintahkan kepada Nabi, Nabi kata atani atin, datang arahan daripada Allah supaya Nabi kita solat di Wadi Al-Mubarak. Zulhulaifah tu nama dia Wadi Mubarak, dipanggil Wadi Al-Aqiq. Wadi Al-Aqiq. Sampai di situ, fawaladat Asma binti Umais Muhammad bin Abi Bakar. Asma binti Umais ni isteri Abu Bakar, bersalin situ. Mudahnya ke dia dah. Ramai tu naik unta tak ada masalah. Naik kapal terbang tak boleh lah kalau nak bersalin lah. Jadi naik sampai itu dia pun bersalin. Fa arsala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma hantar, tak tahu dia hantar siapa. Hantar Abu Bakar sendiri, dia tanya, "Kaifa asna? Kalau aku dah mari nifas ni, macam mana cara saya nak buat?" Nabi kata istaghtasili, mandi. Mandi sini bukan mandi suci. Mandi untuk berihram. Maknanya orang dalam haid, dalam nifas pun mandi juga untuk berihram. Jadi kita ni bila kita nak pergi nanti hari tarawih nanti nak pergi ke Mina tu, mandi dulu pagi tu. Boleh, tak ada masalah. Oh, dia kata saya tak suci. Kita mandi tu bukan untuk suci hadas, tapi mandi untuk berihram. Maka Nabi kita ajar dia, ightasili wastathfiri bi thawbin wa ahrimi. Pakai kalau kita sini enggak pakai alat dia itulah, dan berihram. Fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi fil masjid, maka Nabi kita solat di tempat dia kumpul tu. Nama apa kumpul tu? Nama apa? Zulhulaifah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkumpul di solat itu sebabnya para jemaah sekalian, adanya solat. Adakah sunat solat ihram tu khas ataupun tidak? Ataupun kebetulan? Maka di sini timbul para ulama mengatakan bahawa kita niat ihram selepas solat. Selepas solat. Tak kira lah solat zuhur, solat asar ke solat subuh ke solat apa? Solat. Adakah dipanggil sunat ihram mustaqil? Maka jawabnya tidak ada khas. Nabi menamakan ini sunat ihram, tapi berihram selepas solat. Itu sunnah. Berihram selepas solat. Jadi eloklah kalau kita hari ni, kita contohnya kita nak keluar sini pukul berapa, kita solat, lepas tu kita niat ihram. Thumma rakibal qaswa. Nabi naik unta dia. Apa unta nama? Qaswa. Nama unta Nabi. Kalau kita ini kereta tak? Hatta iza stawat bihi naqatuhu alal baida. Maknanya Nabi kita naik, dia orang yang dah pergi dah ke miqat, ramai dah pergi dah Zulhulaifah kan. Bukan kata hari ni, waktu umrah dah pergi tak? Kan dia rendah tu. Dia asalnya situ tu wadi tempat lorong air. Tapi oleh kerana kerajaan Saudi nak kita solat di tempat Nabi berhenti, maka dia pindahnya wadi ke sebelah kiri. Pasal ke tidak? Keduk main selfie ke bah. Nanti pergi pula dekat Bir Ali, Abu Zulhulaifah ni, kita perhati tengok di masjid sebelah kiri, kanan kiri gitu tu ada macam tembok gitu. Sebelah tu wadi. Wadi tu dipindah daripada asal tempat ni ke sini. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala perintah Nabi salli fi hazal wadi. Air di Madinah ni
Sekali dia hujan 2 jam macam peluru laju. Kalau kita duduk main dalam tu memang mati syahid. Jadi supaya tidak berbahaya orang solat kat situ, jadi kerajaan pindah air ke tepi dan tempat solat tu dibuat masjid sekarang. Kita kata jazahumullahu khairah di atas keprihatinan mereka sebab Allah perintah Nabi salli fi hadzal wadi, solat di sini. Jadi itu menariklah kalau orang boleh pergi Madinah dulu, dia boleh solat di mana? Di wadi tempat Nabi kita berihram haji di situ. Kita kata alhamdulillah. Jadi yang kita tak dapat ni, kita pergilah bila-bila nanti mari umrah pula. Umrah kita ni kita nak pergi ke Madinah dulu cakap. Sebab kita nak ambil ihram di tempat Nabi berihram di Zulhulaifah. Alhamdulillah. Jadi bila naik atas apa ni di atas tempat yang tinggi, kata Jabir, nazartu ila madda basari. Aku tengok, pandang mata aku ni depan Nabi SAW, orang yang berjalan, ada yang naik kenderaan, ada yang berjalan kaki. Di sebelah kanan dia, sebelah kiri dia, sebelah belakang dia, ramai sekali. Sebab anggaran ahli sejarah katakan lebih kurang 100,000 orang. 100,000 ni kalau kita berjalan serentak ramai ke tak? Jadi Jabir menggambarkan suasana itu, kiri kanan Nabi dia penuh dengan jemaah yang berjalan ataupun naik kenderaan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azhurina. Rasulullah duduk tengah-tengah kita, jalan atas unta dia. Wa alaihi yanzilul Quran. Mana Quran turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ya'rifu ta'wilahu. Nabi kita tahu bagaimana nak tafsir Al-Quran. Wa ma amila bihi min syai'in amil Nabi. Jabir kata apa saja Nabi buat, kita buat. Kita tengok je. Sebab tu Nabi duduk tempat atas kenderaan dia tinggi, supaya sahabat boleh tengok apa Nabi buat, kita buat. Bila naik tempat tinggi, fa'ahalla bitauhid. Maka Nabi ahalla, bertalbiyah, mengiklankan tauhid. Jadi talbiyah tu nama dia apa? Tauhid. Sebab apa tauhid? Sebab kata-kata dia mengisytiharkan tauhid. Coba kata, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nabi kita iklan, labbaik Allah, kami datang ya Allah. Sebab apa kita bila nak pergi haji, nak pergi umrah, kita kena kata labbaik. Kenapa? Kita sahut seruan Allah melalui lidah Nabi Ibrahim gitu, wa azzim fin nasi bil haji yatuk. Mau panggil orang mari haji, semua jawab labbaik labbaik. Kita dah bincang hari itu kan. Siapa dia yang nakal, dia jawab banyak kali, dia boleh pergi banyak kali haji. Jadi alhamdulillah ada beberapa orang yang nakal sini, boleh mari haji banyak kali. Alhamdulillah. Talbiyah ni nanti kita buat tajuk khas tentang memahami makna talbiyah. Hari ni kita nak cerita dulu. Wa ahalna an-nasu bihadha alladhi yuhilluna bihi. Jadi para sahabat pun ikut apa yang Nabi kita ihlalkan ataupun niat ataupun talbiyah, semuanya ikut. Falam yarudda Rasulullah alaihim syai'an minhu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menolak apa yang dibuat oleh para sahabat pada ketika itu. Jadi sahabat Jabir kata mereka telah bertalbiyah pada waktu itu. Bertalbiyah maknanya mengikut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Nabi kita tengok sahabat-sahabat buat, dia tengoknya. Ada yang niat umrah, ada yang niat haji, semuanya boleh. Sebab itulah haji itu berapa kali? Pelbagai. Cuma dia kata Jabir, tengok. Walazima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talbiyatahu. Nabi kita terus bertalbiyah. Jadi kita ni sepanjang haji, dalam ihram kita ni, dia panggil syiar haji itu bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jangan duk jemu-jemu, jawab. Cuma kalau kita boleh menghayati, menjiwai talbiyah kita cantik. Malah bila kata labbaik Allah, kita menjiwai bahawa kita datang ni menjadi tetamu Allah. Itu lebih elok. Qala Jabir, lasna nanwi illa al-hajj. Jabir kata semua sahabat ni niat haji saja. Walasna na'riful umrah. Kami tak berani buat umrah. Sebab apa?
Sebab apa sahabat Jabir kata kami tak tahu umrah. Dia tahu haji lah gitu. Ada sebab. Sebab dia zaman jahiliah, orang yang melakukan umrah pada bulan haji dianggap sebagai jenayah yang besar. Min afjaril fujur. Di antara jenayah yang besar melakukan umrah pada bulan haji. Kita dah sebutkan dalam itu. Sebab isu apa ni, fulus. Nah, orang jahiliah dia tak mau hotel-hotel dia kosong tengah tahun. Dia kata mau mari haji je. Nak mari umrah tengah tahun. Itu pandai dia. Jadi Jabir kata sahabat ni niat haji saja. Hatta iza atainal baita ma'hu, orang kah sangat dah ni. Sehinggalah kami sampai ke Madinah. Sampai ke Mekah. Nabi kita masuk Mekah dari mana? Dari sebelah atas, di Madinah kan. Mana masjid Marwah tahu? Marwah tahu? Marwah tu, di depan Marwah tu, itu dia panggil Ma'lah. Perkuburan Ma'lah. Itu di sebelah tinggi, sebelah atas Madinah. Atas Mekah. Jadi Nabi kita dia masuk ikut tu, ikut hujun. Sebelum dia masuk ada satu telaga nama dia Bi'ru Tuwa. Bi'ru Tuwa ni tempat Nabi kita berhenti di telaga tu. Biasa dia tak masuk terus. Dia akan berhenti situ, dia mandi dulu. Barulah kita pergi. Kita hari tu masa sampai hotel sempat mandi ke tak? Belorak. Dia sunnah dia mandi. Kalau kain ihram kita kotor tukar dulu. Sebab kita ni nak pergi tawaf Baitullah. Nak pergi mana? Nak pergi tawaf Baitullah, bukannya nak pergi main-main. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhenti, kemudian baru dia masuk ke Kaabah. Jabir kata atainal bait. Kami datang ke Baitullah, maknanya masuk ke Kaabah. Ma'hu bersama dengan Nabi, summa istalamar rukna. Nabi kita mula dengan istilam kucuk Hajar Aswad. Itu yang kalau boleh lah. Kalau kita tak boleh, apa yang kita nak buat? Isyarat je lah. Ada tak Nabi solat tahiyatul masjid? Kenapa? Dia ada dua. Bagi orang yang nak umrah, haji, nak pergi tawaf, maka dia panggil tahiyatul bait, menghormati Kaabah itu tawaf. Tak perlu lagi kita masuk, sabar, berhenti. Tahiyatul masjid dulu bagi tawaf. Tak. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi solat, tahiyatul masjid dia apa? Solat lah, nak tawaf apa lagi? Macam kita pergi sekarang, kita tak berniat pun nak tawaf, bukan pakai umrah, bukan haji, bukan ihram, kan? Maka bila kita masuk masjid, kita mesti tahiyatul masjid. Jangan salah faham pula, dia kata, tak ada tahiyatul masjid, maka ni bakal tawaf. Siapa dia mampu nak tawaf setiap kali masuk masjid? Dengan suasana yang ramai hari ni, tak mungkin. Saya dapat menikmati tawaf ni waktu lepas haji. Setelah 15 Muharram dulu. Dia 15 Muharram ni, habis dia visa haji tamat, dia cuti lebih kurang dalam sebulan. Visa umrah tak buka. Dia masa itulah kita datang. Bawa dengan anak-anak ni nak pergi kucuk Hajar Aswad berapa kali pun boleh. Masa tu seronok. Saya ingat 10 minit je kita tawaf. Pusing, orang kata kalah kaki daripada berjalan. Kemudian bila mari hotel dah besar-besar banyak ni, kerajaan Saudi pun buka visa. Lepas haji orang datang lalu umrah. Lah ni pula mari pula visa turis ni. Tak ada masalah. Kita duduk Mina orang sampai dah mari. Kadang-kadang kita marah juga, kata mari buat apa masa ni? Jam ni. Dia kata nak suasana. Bahasa sekarang ni budak ni nak suasana. Nak suasana rasa haji juga. Kata rugilah. Mari lepas pada orang haji balik barulah masuk masjid tu senang. Tapi tak boleh main suasana ni ikut dia lah. Maknanya adatnya bila masuk masjid, kita mula terus dengan kucuk Hajar Aswad kalau mampu, kalau tak mampu dengan isyarat, faramala salasan. Nabi kita berjalan melompat jalan berlari anak orang panggil tu 3 pusingan. Wa masya arba'an, dan dia berjalan yang 4 lagi. Kalau kita mampu buat, kena buat. Kemudian dia tak sebut sini, Nabi juga buka ittiba', buka bau kanan. Jadi di situlah para sahabat mengetahui bahawa walaupun Quraisy dah tak ada, ancaman sudah tidak ada, tapi Nabi masih melakukan ramal itu berlari, dan juga buka ittiba' menunjukkan bahawa benda tu dah jadi sunnah. Tak kira Quraisy ada tak ada pun, yang kau ni bila selesai daripada tawaf, summa nafadha ila maqam Ibrahim. Selesai tawaf, Nabi kita pergi ke maqam Ibrahim. Kenal maqam Ibrahim kat mana? Pergi tengok dah maqam Ibrahim.
Ya kau pergi. Gitu ni. Sambil Nabi baca wattakhizu mim maqam Ibrahim musalla. Menjadikan makam Ibrahim itu tempat solat. Bila kita nak solat sunat, kita solat di belakang makam Ibrahim. Sekarang ni kita ambil sudut dia. Kalau kita tawaf di atas sekalipun, kena cari di mana tengok di bawah. Makna makam Ibrahim sini, kita solat sini. Masih kekal lagi. Kata orang tak boleh dekat pun, biar boleh ambil dari sudut-sudut. Maka Rasulullah solat apa tu? Solat sunat tawaf. Wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Nabi kita pergi solat. Jadi kita hari ni tengok makam Ibrahim dengan sejarah tak, betapa hebatnya orang Quraisy boleh kenal tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari lepas solat sekejap keluar gambar selipar hilang. Nak kata apa? Lemah kita. Lagi mana kata buat selipar pun tak ada selesai masalah ni. Beli tegak rok selipar, hilang juga selipar. Masuk dalam uncang kartun. Pergi masjid. Sebab tu kita nak pergi masjid haram, kita boleh kita nak pergi tawaf ke, kena pastikan selipar gitu tu biar bersih. Masuk dalam dia punya uncang bekas selipar tu, bawa jalan sekali. Kalau tidak tak tahu parking mana selipar balik jawabnya kaki ayam lah kita. Jangan ada kurang. Faja'al al-maqam bainahu wa bainal bait. Maknanya makam Ibrahim tengah, Nabi solat di belakang dia. Bukan kata duduk sini pergi depan lah. Baik, fakana abi yaqul wala a'lamuhu zakaru illa ainan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata ila anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra. Nabi kita baca rakaat yang pertama dalam solat sunat dia tadi, baca qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Betul susunanlah. Qul ya dulu baru qul huwallahu. Yang penting dia sebut dua surah itu. Summa raja'a ila rukni fastalamahu. Selepas dia solat Nabi pergi pula ke rukun temu Hajar Aswad, sekali lagi dia kucuk. Seronoklah masa tu tak ada orang. Selesai daripada tawaf, solat sunat ihram, pergi kucuk Hajar Aswad sekali lagi. Thumma kharaja ila Safa. Baru Nabi kita pergi ke Bukit Safa. Ada kata dia minum Zam-Zam di sini. Tapi Jabir tak sebut bab minum sebab dia kira minum itu benda biasa. Yang pentingnya solat ibadat. Bila dekat dengan Bukit Safa, Nabi baca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Waktu kita pergi Safa ni baca tak? Baca? Alhamdulillah. Kalau tak baca lagi kena pergi baca pula lepas ni. Jangan main. Elok dah kalau kita boleh baca. Cuma tak ada tak? Dalam riwayat ni tak ada bacaan. Nabi baca apa dalam tawaf tak ada. Jabir takkan dia tak dengar. Dia meriwayatkan. Kalau dia tak dengar apa dia kata ayah dia bagi tahu. Mana ayah dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nanti kita tengok. Kemudian faraqa raqi ali. Nabi kita naik atas Bukit Safa. Naik atas bukit. Hatta ra'al baita, bila Nabi kita tengok Kaabah, fastaqbalal qiblah. Bila tengok Kaabah dia duduk atas Bukit Safa, dia berpaling ke arah kiblat. Fawahhadallah, akan Nabi kita tauhidkan Allah Taala. Allah wa kabbara, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian dia baca doa ni. Ni baca doa ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi kita pun hari ni bila naik atas Bukit Safa baca doa ni. Jangan tak baca lah. Dia kata tak boleh lah, gaib kita cepat nak lari. Pegang dia tu. Berhenti dulu, aku nak berdoa dulu ni. Kemudian summa da'a baina zalik. Bila lepas dia baca yang muqaddimah ni, baru Nabi kita berdoa. Berdoa macam mana? Angkat tangan gini. Saya tengok macam-macam Jumaat haji ni. Ada yang lambai-lambai Kaabah. Kau tak tengok pun. Jangan ikut orang. Kita ikut apa yang kita belajar. Kalau ikut orang pelik lah kita haji tu. Begini. Main. Apa lambat batu? Kita bukan interaksi dengan batu, kita dengan Rabbul Bait. Hubungan kita dengan Allah, bukan dengan batu. Jadi kita berdoa. Maka summa da'a baina zalik, Nabi kita berdoa setelah dia baca takbir tadi, doa. Qala misla hadza salasa marat, 3 kali Nabi kita ulang. Lepas pada dia buat tu, barulah dia turun berjalan pergi ke Marwah. Sehingga sampai kepada Batnil Wadi. Di mana Batnil Wadi sekarang? Tanda hijau, lampu hijau tu Sa'a. Nabi kita laju sikit dia punya berjalan. Bukanlah laju sangat.
berjalan tu cepat sikit. Apabila naik ke tempat tinggi, mana tamak dah lampu hijau tu, masya Nabi kita berjalan sehinggalah sampai ke Marwah. Di Marwah buat macam mana? Fa'ala 'alal marwati, maka dia buat di atas bukit Marwah kama fa'ala 'alas Safa. Selesailah. Caranya macam Safa juga. Duk hadap ke arah kiblat, takbir, berdoa. Hatta kana idza kana akhiru tawafi al-Marwah, selesai semua sa'i dia duduk di Marwah, Nabi pun bersabda, qal law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya wa ja'altuha umratan. Nabi kata, kalaulah aku nak mari pula haji, aku tak akan bawa hadiu. Hadiu tu apa dia? Hayawan untuk sembelih di Mekah. Dia panggil dam. Dan aku akan jadikan umrah. Aku akan buat umrah daripada miqat. Aku buat umrah daripada miqat. Maka Nabi kata, faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun falyuhil. Mana-mana sahabat yang tak bawa hadiu, tak bawa hayawan untuk sembelih, tukar haji dia kepada umrah. Di sinilah jadi kontroversi perbincangan ni. Boleh tak boleh kita tukar haji? Nabi kata wal yaj'alha umratan. Buat umrah. Sebab apa? Kenapa Nabi paksa sahabat supaya buat umrah? Kalau buat haji, yang tak bawa hadiu, selesailah dia. Tak payah bayar dam. Bila dia buat umrah, dia kena bayar dam. Tapi kenapa Nabi bersungguh nak suruh sahabat ni tukar kepada umrah? Kenapa? Boleh jawab ni bijak. Kenapa? Nak suruh sembelih kurban. Lagi? Tadi nak membatalkan pahaman jahiliah. Jahiliah kata apa? Buat umrah di musim haji min afjalil fujur, kejahatan yang satu yang keji. Maka Nabi nak batalkan, Nabi suruh sahabat tukar buat umrah belaka. Kecuali orang bawa hadiu, dia tak boleh tukar. Jadi sebab tu Nabi kata lawis taqbal tu amri. Kalau aku nak mari pula, aku tak bawa hadiu, aku nak jadikan umrah. Tapi Nabi tak datang lepas pada itu, sallallahu alaihi wasallam. Faqala Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah ni, tuan-tuan ingat tak? Suraqah ni siapa orangnya? Siapa dia Suraqah? Hero. Suraqah ni yang kejar Nabi masa hijrah dia. Sekarang dah jadi sahabat. Faqala ya Rasulullah ali amina hadza am li abadin. Ni, boleh buka umrah ihram haji ni kepada umrah ni untuk tahun ni saja ke ataupun berselama-lamanya? Fashabbaka Rasulullah. Nabi kita buat gini, masuk tangan dia. Wa qala dakhalatil umratu fil haji marrataini. Umrah boleh masuk dalam bulan haji. Nabi kita ulang 2 kali, bal li abadin berterusan. Siapa dia mari umrah, mari haji, kemudian dia nak boleh tukar kepada umrah. Cuma perbahasan ni dari sudut fiqh panjang. Ada mazhab kata tak boleh tukar. Itu untuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak nak masuk cerita ni lah. Cuma kalau ada keperluan, orang ni buat haji ifrad contohnya, tapi dia ada masalah nak tukar kepada umrah, boleh ke tak boleh? Maka mengikut dari sini memang Nabi suruh pun tukar. Kita pun tak bawa hadiu. Wa qadima Ali minal Yaman. Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mari daripada Yaman, dia bawa unta untuk disembelih. Unta Nabi sembelih. 100 ekor unta mari. Sampai-sampai di Mekah, pergi ke kemah adinda dia Fatimah. Dia tengok Fatimah buka ihram. Terkejut Ali. Wala bisa siyaban sabighan waqtahalat. Tengok Fatimah pakai baju comel, bukan pakai ihram, bercelak mata. Fa ankara zalika alaiha. Apa Fatimah ni buka ihram ni? Kali Ali pakai ihram. Fatimah kata, inna abi amarni. Jangan marah. Aku diperintah oleh ayah aku. Sebab Fatimah tak buat hadiu, Nabi kata buka. Buat umrah. Fakana Aliyu radhiyallahu yaqulu bil Iraq. Sayyidina Ali pula dia kata apa? Fa zahabtu ila Rasulillah muharrisan ala Fatimah lilladhi sana'at. Jadi Ali pun pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ni Fatimah ni berjanguk pula dah. Orang kata jangan ni, pakai celok lah macam mana. Orang tak pakai ihram dah, dia boleh pakai dalam rumah dia, dalam kemah dia tu.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqat. Nabi kata betul, apa yang dibuat oleh Fatimah memang aku suruh pun dia tukar ihram tadi. Maza qulta hina faratal hajj. Mu sendiri Ali, masa muniat tadi mu kata apa? Masa muniat tadi mu kata apa? Qultu Allahumma inni uhillu bima ahalla bi rasul. Aku tak tahu Nabi kita niat umrah ke niat haji, tamattu ke apa ni ifrad. Jadi aku boleh kata ya Allah, aku niat seperti hak niat Nabi. Aha. Faqala kata Nabi, fa inna ma'i al-hadiya fala tahil. Aku bawa hadiah, aku tak boleh buka ihram. Jadi mu kena ikut aku juga. Jadi Sayyidina Ali pasal kena ifrad juga, dia pas tak boleh nak buka ihram, tak boleh nak duduk dekat dengan Sayyidah Fatimah. Maknanya sekumpulan daripada hadiah Nabi Ali saya ni bawa daripada Yaman lebih kurang berapa? 100 ekor. Faqala fahallan nasu kulluhum wa qassaru. Jadi ramai sahabat-sahabat semuanya buka ihram belaka buat umrah, masing-masing qassaru, potong rambut dia, illa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak buka, dan orang-orang yang bawa hadiah juga tidak buka ihram pada waktu itu. Salah masalah. Maknanya ada dua kumpulan. Kumpulan haji ifrad tak buka ihram, satu lagi kumpulan haji tamattu buka ihram. Masalah perbahasan ni saya tak nak panjangkan sebab tak habis cerita. Nabi sampai di Mekah berapa hari bulan? 4 hari bulan. 4 Zulhijjah. Hari ni tulis itu. Hari ini dalam sejarah. 4 Zulhijjah baginda Nabi telah sampai ke Mekah. Selesai tawaf, sa'i, ada yang bergunting, ada yang buka ihram, ada yang masih dalam ihram. Nabi kita duduk berkumpul di mana? Dia tak sebut sini. Dia berkumpul satu tempat, nama dia Abtah. Tulis nama dia Abtah. Di mana ke Abtah? Selepas daripada Marwah tu, kita pergi ke Kubur Ma'la. Ingat dah Kubur Ma'la kat mana? Kubur tu lah. Saya ingat. Lepas pada haji saya bawa pergi jalan insyaAllah. Depan tu lagi ada tanah kosong. Itu Abtah tu maknanya tempat tanah lapang. Tanah lapang yang sesuai untuk dipacak kemah. Kan dia 100,000 orang lebih. Kena carilah tempat luas. Kawasan ni tak boleh lah kawasan kediaman orang. Mana boleh pacak atas tanah orang. Maka Nabi pergi Abtah, maka di situlah dia pasang kemah. Timbul lagi isu, adakah Nabi berulang alik ke Mekah, ke Masjid Haram, waktu solat atau disolat di tempat dia? Maka para ulama mengatakan, ulama yang kuat memegang hujah bahawa seluruh tanah haram Mekah ni 100,000, mereka mengatakan bahawa Nabi tak berulang ke masjid. Dia duduk di tempat dia tu. Kalaulah duduk situ 1,000 je ataupun 1 je, takkanlah Nabi nak tinggal yang 1,000 Masjid Haram. Itu hujah yang mengatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam letak 1,000 tu seluruh tanah haram. Kita pun jangan duk pakai Nabi tak pergi masjid. Payah nak cerita ni, kita ambil tajuk lain tadi tu. Tapi itu bukan rahsia juga. Baik, Nabi dah sampai hari 4, hari 5, hari 6, hari 7. Hari 8, tulis. Bermula nama-nama hari haji. Tulis. 8 sehingga 13. Letak nombor. Nanti kita akan namakan hari haji. Hari 8, palamma kana yaumut tarwiyati. Pada hari tarwiyah. Hari tarwiyah ni hari apa? Hari 8. Bermulanya tarwiyah pada hari 8. Hari tarwiyah. Selepas solat subuh di Mekah, di kemah dia tu, tawajjahu ila Mina. Nabi kita arahkan semua sahabat-sahabat yang buka ihram supaya berniat haji. Niat di mana? Tempat dia duduk tu, di kemah dia tu. Samalah kita hari ni pun hari 8 nanti atau malam 8, tengoklah apa yang diarah oleh muassasah. Bila kita nak pergi tarawih nanti, kita berniat haji di mana? Di sini. Nabi tak suruh sahabat semua yang tak niat pergi masjid. Kita pun tak akan suruh tuan-tuan dan puan-puan yang sudah buka ihram ni, haji tamattu ni supaya pergi ke masjid, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak arahkan sahabat supaya pergi masjid. Dia niat di kemah dia. Cuma hari tarwiyah. Apa makna hari tarwiyah? Hari tarwiyah makna apa tarwiyah? Tak baca buku ni.
Saya tanda tangan saja. Tarwiyah teman hari menyediakan air. Jadi orang nak pergi ke Mina, ke Arafah dulu tak ada air, maka dia sediakan air untuk 5 hari ni. Hari 8, 9, 10, 11, 12, hari 13. 5 hari tu kena sediakan air untuk diguna di Arafah dan juga di Mina. Itu dipanggil Yaumut Tarwiyah. Ataupun unta-unta diberi minum untuk perjalanan 5 hari ni. Unta jangan duk kacau air kita. Dia sudah penuhkan tangki dia, tu sama masalah. Dia panggil Yaumut Tarwiyah. Mana hari 8 hari Tarwiyah. Maka Nabi mengarahkan para sahabat yang buka ihram, berihram balik haji, yang muslimah yang tak boleh, tak selesai dia punya haid, seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah diarahkan masukkan haji ke atas umrah. Sebab dia datang tadi umrah contohnya, ataupun dia tak selesai umrah dia tadi, maka jadilah haji dia tu qiran. Jadi qiran. Jadi kita hari ni pun kalau ada kes yang kita ada hari ni, muslimat kita yang tak sempat nak sudah dia punya umrah, maka kita niat haji. Dia panggil masukkan yang besar atas yang kecil tu boleh. Maknanya kita niat aku masukkan haji ni ke atas umrah yang sedia ada di tubuh kita ni, dalam niat kita itu boleh. Jadi haji jadi qiran. Sebab tu kita dah bagi tahu dalam taklimat dulu, qiran tu ada dua cara. Sama ada kita berniat awal lagi nak kembar, ataupun kembar kemudian apabila ada kes yang tak selesai. Maka fa'ahallu bil haji, semua sahabat-sahabat berniat haji pada saat itu. Warakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla biha az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya wal fajr. Nabi duduk di Mina, dia solat apa? Solat 5 waktu tak jamak. 5 waktu tak jamak. Dia bermula dengan zuhur. Zuhur 2, asar 2, maghrib 1,5. 1,5. Maghrib 3, isya 2, subuh esok. 5 waktu baginda Nabi berada di Mina Yaumut Tarwiyah. Jadi itulah insya-Allah kalau kita dapat ke Tarwiyah. Maknanya Rasulullah di Mina, ini kaedah dia. Dia Mina dia qasar tidak jamak. Qasar tak jamak. Setiap waktu solat. Kita pun bercadang begitulah. InsyaAllah kita setiap waktu kita tidak jamak. Sebab setiap kali solat kita ada program. Kalau lepas subuh kita nak baca zikir pagi, ada tazkirah subuh. Di antaranya kita belum ajar lagi, belum ijazah lagi. Zikir pagi petang ni baca saja baru, tak syarah lagi. Nanti dibina baru kita syarah. Sebab semua berkumpul di situ mudah. Yang ni berkumpul macam-macam. Ada tingkat 3, ada tingkat 2. Tak tahu tak nampak muka ni, ke depan ni kita biar kita nampak. Kemudian apa yang dibuat di Mina tak ada disebut. Jabir pun tak sebut, riwayat lain tak sebut. Yang kata Nabi berada di Mina 5 waktu solat. Zuhur sampai subuh esok. Thumma makatha qalilan. Nabi kita lepas solat subuh tu, dia tunggu sekejap. Hatta tala'atis syams. Sehingga naik matahari. Mana cerah dah tanah. Barulah Nabi kita berangkat pergi ke Arafah. Itu perjalanan dia. Wa umira biqubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah. Maka ada sahabat buat khemah letak di Namirah. Namirah di mana? Namirah ni belum masuk Arafah lagi, border Arafah. Kalau kita pergi Arafah sekarang, ada dah yang pergi ke Masjid Arafah belum pada ni? Ada tak? Tak perasan? Masjid Arafah sekarang ni kita nampak separuh. Belah depan ni masjid ni saya. Tanda sepadan Arafah duduk sini. Mana belah depan ni Namirah. Belum Arafah lagi. Sebelah belakang baru Arafah. Jadi kalau orang nak wukuf, dia kena masuk sini. Kalau duduk sini tak jadi haji dia sebab dia tak masuk dalam Arafah. Nantilah lepas haji ni kita lalu tengok dia punya sempadan tanda. Jadi Nabi kita duduk belum masuk Arafah lagi. Tunggu di situ. Tunggu di Namirah. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berjalan. Puak-puak Quraisy ni daripada Mina dia berjalan, dia ingat Nabi sampai di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, Nabi berhenti situ. Sebab puak Quraisy kalau pergi haji, dia wukuf di Muzdalifah. Itu dia panggil kerah kepala Rasulullah. Quraisy. Kerah kepala puak Quraisy ni dengan sebab apa? Dia kata mari luar negara kan. Pergi wukuf di tanah haram, tanah halal. Kami orang penduduk tanah haram ni wukuf sini.
Itu hak istimewa kita, konon lah. Jadi Bobok Quraish ni yang baru masuk Islam, dia pun tak tahu Nabi nak pergi wukuf di mana. Berjalan sampai Muzdalifah duk tengok. Nabi berhenti tak? Tak. Nabi kata apa? Fa ajaza Rasulullah. Nabi berjalan terus sampai ke Namirah. Maka Allah Taala turun ayat Quran, "Tsumma afidu min haitsu afadan nas." Mu berangkat mengikut orang ramai, jangan ikut Quraisy. Nabi itu Quraisy, jadi Quraisy yang jahiliah tu. Kita tak pakai lagi dia. Tsumma kama kana Quraisy tadrafi hatta Nabi kita fawajadal qubbata, Nabi kita dapati Qubbah, mana macam kemah itu duduk di Namirah, fanazala biha, sehingga Nabi duduk di situ berehat hatta iza zaghatis syamsu, bila matahari dah apa ni, dah tengah langit itu, amara bil qaswa farahilat bi, makalah Nabi kita naik dia punya unta berjalan, fa atabatnal wadi, sampailah ke wadi yang dia tengah dia tempat dia panggil Namirah tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Itulah dipanggil khutbah Arafah. Apa dia khutbah Arafah? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Darah kamu, harta benda kamu haram ke atas kamu. Maknanya bukan senang-senang kita nak tumpah darah orang, kita nak ambil harta orang, tak boleh. Kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan harimu ini, pada bulan kamu ini, fi baladikum ini, di negeri kamu ini. Mana Nabi kita letak bermula dengan harta dan jiwa manusia. Itu besar dia punya. Kita ni main-main je jiwa orang dah. Maka Nabi kata apa? Ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Semua perbuatan jahiliah tu aku pijak dengan kaki aku. Maknanya amalan jahiliah yang bercanggah dengan Islam dipijak pada hari ini. Kemudian di antara tuntutan darah jahiliah tu panjanglah cerita. Yang kita naknya ni waribal jahiliyah mawdu'. Dia kata riba yang diamal oleh jahiliyah aku hapuskan. Riba yang pertama aku hapus, siapa dia? Riba yang dibuat oleh pak saudara dia Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi bila dia nak larang satu benda, dia mula dengan keluarga dia. Kita mau buya orang lain dulu tak? Anak-anak dia tak apa kroni lah. Dia mula dengan keluarga dia dulu. Kemudian Nabi kita fattaqullaha fin nisa, kamu takutlah kepada Allah Taala dalam urusan dengan wanita. Fa innakum akhastumuhunna bi amanillah, kamu ambil anak perempuan orang jadi isteri kamu itu dengan keamanan daripada Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kamu halalkan farak mereka dengan kalimah Allah. Maka hak kamunya, isteri kamu jangan buat masuk orang yang kamu tak suka. Kalau isteri buat benda yang tak suka, fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Suami boleh pukul isteri, pukul yang tidak mencederakan, sekadar bagi sikit pulah-pulah telinga gitu lah. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuh. Tapi hak kamu kepada isteri kena bagi rezeki, bagi pakaian dengan cara baik, itu hak keluarga, mana isu keluarga. Kemudian Nabi kata wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tak akan sesat kalau kamu pegang dengan dia, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila selesai Nabi kita panjang ni khutbah dalam buku Mekah tu ada, insya-Allah. Tajuk khutbah ni saya ringkas di sini sebab kita nak syarah di Arafah nanti. Jadi di pagi Arafah tu sebelum kita khutbah, anak akan syarahkan 10 tajuk yang dibawa oleh Nabi kepada kita pada saat itu. Kita nak ambil suasana lah juga. Kita seolah macam kita dengar khutbah ni di Arafah pada Nabi ketika Nabi kita bersabda. Maka Nabi bertanya, ma antum qailun, kamu akan dipertanya. Allah Ta'ala akan tanya tentang aku ni. Kamu nak kata apa para sahabat? Semua sahabat kata, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami telah bersaksi Rasulullah SAW telah menyampaikan, telah menunaikan tanggungjawab, memberi nasihat. Maka Nabi kita SAW angkat tangan dia ke langit. Nabi kata, Allahumma fashhad, ya Allah saksilah. 3 kali. Bila habis khutbah, summa azzana, barulah Bilal azan, summa aqama fa shalla zuhra, summa aqama fa shalla al-asra. Maka di Arafah Nabi kita jamak. Qasar jamak. Zuhur 2, asar 2, jamak takdim.
Nah, itu yang kita nak. Walam yusalli bainahuma syai'. Nabi tak ada lagi solat sunat. Dia sepatutnya begitu. Bila kita musafir, jamak solat, tak ada lah solat sunatnya. Tapi kita ni nak jamak, kosa-kosa tapi nak solat sunat lagi. Nah, semalam kita dah bahas tentang kalaulah solat sunat pun tak lebih daripada sunat qabliyah, ba'diyah saja. Selepas daripada itu, tidak boleh lagi. Saya dah hurai semalam bahawa solat sunat-sunat ni, apa solat sunat di Arafah, setelah kita jamak, tidak ada lagi solat sunat. Nak solat munajat ke, solat hajat ke, solat apa, sudah tidak ada waktu lagi. Baik. Summa rakibah. Lepas pada solat, tempat dia solat di awal tu, dekat dengan sempadan tadi, Nabi kita naik unta dia, pergi ke atal mauqif. Duduk dekat tempat dia wukuf. Di mana? Tepi kaki, di kaki bukit Jabar Rahmah yang ada sekarang. Nabi kata, faja'ala batna naqatihil qaswa ila as-sakhrat. Jadi perut unta dia duduk di atas batu. Wa ja'ala hablal musyah baina yadayhi wastaqbala al-qiblah. Nabi kita menghadap ke arah kiblah. Falam yazal waqifan hatta gharabat asy-syams. Nabi kita duduk berdiri sehinggalah maghrib. Semalam ada orang tanya, sunat ke tidak kita berdiri? Jawabnya, kalau kita mampu, bangun. Kalau tak mampu, duduk. Jadi kita boleh, kita campur dua lah. Yang pentingnya Rasulullah SAW, kenapa dia berdiri? Jadi orang nampak, sahabat-sahabat nampak. Bila tengok Nabi kita berdiri, semua nampak Nabi buat apa. Jadi ada riwayat lain daripada riwayat Jabir ni, dia berdiri, dia pegang tali unta dia ni. Berdiri tangan berdoa. Dia panggil, cara berdoa ni ada 3-4 cara. Kalau berdoa musibah, kita kena angkat tangan sampai nampak ketiak ni. Allah, begini. Doa minta hujan, minta kemarau panjang, ni musibah ke tidak? Musibah. Jadi kita angkat sampai begitu. Kalau doa biasa, dia panggil macam doa Nabi kita di Arafah ni, dia panggil doa isti'taf. Macam permintaan orang miskin. Orang miskin kalau dia minta kita, dia angkat gini ke dia angkat gini. Gitulah. Doa kita macam tu juga. Cara dia, kita pegang gini. Allahumma firli, Allahumma ja'al hajjana hajjah mabrura. Itu cara dia. Itu doa. Mana yang betul Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yazal waqifan. Nabi kita berdiri sehingga maghrib. Sebab dia dah qasar, jadi jamak tadi selesai dah. Maka timbullah apa ni? Soalan, Nabi puasa tak puasa pada hari Arafah? Puasa ke tidak? Kita kata taklah, sahabat-sahabat tak tahu lagi masa tu. Puasa ke tidak? Dah asar dah. Barulah dihantar semakuk susu. Waktu Nabi kita masih di wukuf, maka diberi Nabi kita minum. Sahabat yang tengok, oh dia kata Rasulullah tak berpuasa. Kerana itu para ulama mengatakan bagi orang yang berada di Arafah tidak sunat dia berpuasa. Walaupun puasa di Arafah, pahala dia sampai 2 tahun kafar. Jadi kita tak sebut lah. Hatta wazahabat sufrah qalilan hatta iza ghabal qurs. Bila tamaknya waktu maghrib, masuk yang waktu maghrib, Nabi kita panggil Usama. Ada lagi cerita panjang, tapi saya cerita di Arafah nanti. Menarik cerita dia. Walau waktu petang dekat dengan nak maghrib, Nabi kata Nabi panggil Bilal, ya Bilal istansitin nas. Wahai Bilal, sahabat-sahabat yang duduk doa ni minta diam. Para sahabat ni bila dengar Bilal panggil, suara Bilal yang iklan, dia tahulah siapa akan bercakap. Rasulullah akan bercakap. Sebab Bilal ni dia tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu tu sahabat sedang berdoa. Yang kita nak doa 300 minit tadi, ini waktu dia ni. Nabi kita duduk berdiri. Ya Bilal istansitin nas, wahai Bilal, suruh orang diam semua. Jadi sahabat-sahabat duk tengok ke Nabi, apa Nabi nak bagi tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu para sahabat, ayuhal hajj, para jemaah haji sekalian, telah datang kepada aku utusan daripada Allah Azza wa Jalla. Malaikat datang beritahu kepada aku bahawa Allah SWT telah menerima amalan kamu pada hari ini dan Allah maafkan kesalahan kamu. Jadi ketika itu semua para sahabat yang dengar semua menangis. Allah Ta'ala berfirman pada petang hari Arafah, afidu maghfuran lakum, kamu berangkat daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan. Allahumma ighfir dzunubana wastur uyubana. Kita mengharapkan petang Arafah nanti kita akan seolah-olah macam kita terdengar di telinga kita Allah berfirman afidu maghfuran lakum,
keluarlah kamu dari Arafah dengan dosa yang diampunkan, dan juga dosa orang yang kamu minta ampun pada mereka. Sebab itulah kita pesan awal-awal lagi, orang yang paling kita sayang, orang itulah yang kita banyak sebut nama dia di dalam doa kita. Siapa dia orang paling kita sayang? Mak ayah kita. Kemudian sudah pasti pasangan masing-masing. Nah, jadi kemudian yang kita sayang pula yang ketiga siapa? Anak-anak, cucu-cucu. Jadi sebut nama. Dan orang-orang yang kita sayangi di kalangan sahabat-sahabat. Maka bila dengar Nabi kita istihar, Allah Ta'ala terima kebaikan kita, hapuskan kesalahan. Bangun Sayyidina Umar. Umar kata apa? Ya Rasulullah, keistimewaan ini untuk kita saja. Lana khasah. Untuk kita saja ke? Dapat peristiharan daripada Allah ini. Nabi kata, lana waliman atta ba'dana. Untuk kita hari ini dan semua orang yang datang ke Arafah selepas daripada ini. Kata alhamdulillah. Maknanya itulah sebab itu kita kata kita menjadi tetamu Allah, duyufur rahman. Duyufur rahman, yang pertama tadi kita kena beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Takkanlah lagi Arafah bawa lagi maksiat. Nah, takkan lagi Arafah bawa lagi benda-benda yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Sedang kita menjadi tamu, dan kita akan menerima anugerah teristimewa bila pada petang hari Arafah. Afidu maghfuran lakum. Keluar kamu daripada Arafah dengan dosa diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengharapkan insya-Allah. Kalau kita tak dengar dengan telinga kita pun, biarlah kita terdengar dengan hati kita. Kita keluar daripada Arafah dengan dosa diampunkan. Tengok muaku, suami tengok suami, isteri tengok suami dalam keadaan muka yang ceria dengan dosa yang tadi tinggalkan di bumi Arafah yang bersejarah itu. Allahu Akbar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila masuk maghrib, Nabi panggil Usamah. Usamah ni budak warna dia beza dengan ayah dia. Hitam dia. Nabi kita naik letak atas unta dia. Panggil Usamah, letak di belakang dia. Sahabat-sahabat, dia kata kenapa Nabi kita letak? Sebab dalam khutbah Nabi kata la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan ajam kecuali dengan bertakwa. Mana Nabi nak runtuhkan satu lagi pemisah di antara kaum-kaum ni, tak ada pisah kecuali takwa kepada Allah Ta'ala. Nabi letak Usamah ada belakang dia. Budak hitam. Tak comel kata. Itu dia panggil hikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita berjalan, bila dah maghrib dia berjalan, wa qad shanaqa lil qaswa, Nabi kita pegang tali unta dia tu supaya unta ni tak jalan laju, tidak pijak orang. Nabi kata ayuhan nas as-sakinah tas-sakinah, wahai para sahabat, berjalan dengan tenang, jangan berebut. Dari babah kita ini tak dengar hadis ni. Masih dah baca duk mayungnya, tak ada apa nak buat. Hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahlihi. Jadi wa yaqul bi yadihi apa ni? Kullama atahabla minal hibal, bila Nabi tengok jalan tu kosong, dia lepas tali. Suruh unta terlaju sikit. Biasalah. Hatta tas'ad, sehinggalah Nabi kita sampai ke Muzdalifah. Dia jalan unta. Kemudian Nabi Ibnu Abbas begitu, ya Rasulullah, as-salah. Rasulullah, maghrib nak habis dah ni. Salat maghrib nak habis dah ni. Nabi kata as-salatu amamak. Salat di Muzdalifah. Sebab itulah kata para ulama, eloknya, afdalnya kita salat di mana? Di Muzdalifah. Untuk malam raya tu kita salat maghrib dengan isya jamak takhir di Muzdalifah. Kalau kita dapatlah. Kadang-kadang bah kita lambat, pukul 10 tak berangkat lagi, kita solat, terpaksalah kena solat juga di Arafah. Takut sampai lambat, kita sampai di Muzdalifah tu tak ada dah tempatnya sempit dah. Tapi kalau kita sampai awal, ada satu tahun kita sampai awal, tak isya lagi, kita tunggu. Sebab kita nak ambil yang ori. Nabi kata as-salatu amamak. Mana? Ibnu Abbas bagi tahu, dia takut Nabi lupa. Ni maghrib nak habis ni Rasulullah. Nabi kata as-salatu amamak, solat depan. Jadi kita fahamlah bahawa solat di Arafah jamak qasar, solat di Muzdalifah jamak takhir qasar. Itu nusuk. Ulama berbeza pandangan tentang apa sebabnya. Adakah kerana musafir atau kerana haji. Panjang pula perbahasan. Dia kata kalau kerana musafir, kenapa waktu di Mina Nabi tak qasar dan Nabi tak jamak? Hari tarwiyah tak jamak. Hari tasyrik pun tak jamak. Dia qasar ikut waktu. Itu dia panggil. Maka itu perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di Muzdalifah,
maka Bilal pun azan, satu azan dan 2 kali qamat. Nah, ingat kalau kita jamak azan sekali ya. Qamat 2 kali. Qamat maghrib, kemudian qamat isya. Kemudian dia buat apa? Walam yusabbih bainama syai'. Nabi tak salat sunat malam tu. Thumma taja'a hatta al-fajr. Penat sangat dia siang hari tu duduk berdiri. Penat, malam tu Nabi tidur sampai ke subuh. Jadi dia faham panjang pula. Adakah dia tak bangun solat witir menjadi kebiasaan dia? Kita yang pentingnya malam tu sahabat tengok Nabi kita berehat. Jadi kita hari malam tu kalau boleh rehatlah. Dia panggil mabit kan? Mabit tu bermalam. Mabit tu, apa makna mabit? Bermalam ke tidur malam? Bermalam. Sebab satu tahun tu bah kita datang, seorang makcik tak nak naik bah. Dia kata, Ustaz kata kena tidur di Muzdalifah. Saya memang tak lena walaupun sikit. Tak boleh tidur. Sebab habis ni sana habis sini tak tidur. Kata naiklah bah tu, kira kita tidur minum lah. Ni tak tidur lagi ni. Kata bukan syarat tidur. Mabit maknanya bermalam, pada waktu malam tu berada di Muzdalifah. Jadi malam Muzdalifah tu kita nak ada di situ je malam tu. Jadi paling kurang minimanya kata ahli fiqh boleh apa? Selepas tengah malam kita boleh balik, boleh berangkat. Sebab apa? Bila setengah malam Nabi kita hantar keluarga dia yang dha'afah, yang lemah-lemah ni, isteri, keluarga, anak-anak yang perempuan, Nabi suruh pergi ke Mina dulu. Itu sebabnya pintu terbuka. Kalau langsung tak boleh, mesti Nabi tak boleh pergi. Maka marilah perbezaan mazhab. Syafi'i, Hambali ni boleh pergi separuh malam. Hanafi tak. Orang Hanafi dia pergi selepas subuh esok. Jadi kata ulama Mekah ni, kata alhamdulillah Allah Taala buka ruang perbezaan itu. Kalau semua nak pergi malam tu, sombak juga. Kalau semua pergi lepas subuh esok, jam juga. Maka separuh pergi dulu, besok pergi pula. Allahu Akbar. Rahmat. Sebab tu saya tulis sebuah buku, tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Dah tengok dah buku ni? Kena balik cari. Tajuk dia Rahmat dalam Perbezaan. Maknanya berbeza tu bukan berkelahi. Kita hari ni yang buat masalah, beza balas lalu. Masalah dah. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia solat dengan imam tu lama, sekali imam tak baca kunut, tak boleh. Tak kira mai subuh dia tu tak baca kunut. Apapun. Kita terbukalah bab kunut ni. Ada kita baca, ada tak baca. Pergi semayang Masjid Haram, tak baca kunut, boleh juga. Jadi jangan duduk kelahi masalah. Kemudian bila wasallal fajra, bila Nabi kita solat subuh, Nabi kita lepas solat subuh, summa raqibal qaswa, Nabi kita naik unta dia pergi ke Masy'aril Haram. Masy'ar satu masjid yang ada. InsyaAllah kita akan pergi nanti Masjid Muzdalifah. Nama dia Al-Masy'aril Haram. Masy'ar tu maknanya tempat kerja haji di tanah haram. Sebab apa? Lawan dia Arafah, Masy'ar halal. Bila ada haram, ada halal. Jadi Masy'aril Haram, dalam Quran kata fazkurullah Allah indal Masy'aril Haram, itu Muzdalifah. Masy'aril halal di mana? Arafah. Maka Nabi kita fastaqbalal qiblah. Dia menghadap ke arah kiblat, dia ni kita berdoa panjang pula. Falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Nabi kita duduk berdiri sehinggalah cerah tanah. Dan Nabi kita berangkat sebelum terbit matahari. Sebab apa? Sebab orang kafir jahiliah yang wukuf di Arafah di Muzdalifah tadi, dia tak akan pergi selagi matahari tak naik. Maka Nabi nak berbeza dengan dia. Mari kita keluar sebelum matahari naik. Maka itu dia kita boleh faham dalam bab haji ni. Semua perkara yang menyalahi kafir kita kena buat. Dan menjadi tanda kiamat ulanya, semua hak kafir buat kita nak buat belaka. Betul tak? Nak buat belaka. Sebab tu dia panggil zaman globalisasi hari ni. Tahu makna zaman globalisasi? Tak ada cerita dah, kita tunggu bina. Ni ada beberapa muka lagi. Nak habis insya-Allah. Baiklah. Jadi bila Nabi kita selesai semua, dia pun naik, dia tukar orang pula. Tadi Usamah naik. Sekarang ni dia ambil Al-Fadil bin Abbas, sepupu dia. Fadil naik ke atas belakang unta aku. Wa kana rajulan hasan asy-sya'r abyad wasim. Fadil ni orang comel. Beza dengan Usamah tadi. Usamah gelap, hok ni comel lawa. Rambut dia pun comel. Wasim, Arab kata wasim ni orang smart lah. Smart. Mana bila Nabi kita selalu naik dengan Abbas, dengan Al-Fadil, maka mari. Lalu ikut kumpulan wanita. Wanita ni tengok orang comel, nak tengok juga dia. Minta maaf lah biasa. Fadil tengok.
Bila tengok Nabi kita pegang muka dia, paling pusing dia. Itu paling kelai. Kita kena tengok. Fa wada Rasulullah yadahu ala wajhil fadil, Nabi kita tutup muka Fadil. Jadi kita kena ingatlah sekarang ni. Nah, zaman kita hari ni tengok anak-anak duk tengok game apa benda kan, apa tengok hak orang tu kena tukar channel tu. Jangan biar ke dia. Tak boleh. Maka bila Fadil tengok ni Nabi kita pusing ni, yang pentingnya Nabi kita nak ajar kepada kita, didik anak-anak ni beri yang sesuai dengan dia. Jangan semua benda dia tengok. Ni kita tak ada. Pernah tak lepas anak main game kita cek kita punya handphone? Dia punya handphone mana? Oh, ini hak peribadi ni apa? Tak ada peribadi. Selagi dia tak anak kita lah. Kita kena bertanggungjawab tengok. Yang biasa nak ceknya hak suami. Kalau hak suami tak boleh tengok password tu, buka sikit cek lah tu. Alah, penat dia kata dah. Cek hak anak tu, cek hak suami apa ni, cari pasal. Kena cek juga, dia kata takut salah tengok kat sale. Baiklah. Yang mana daripada Muzdalifah dia nak pergi ke Mina, dia akan lalu satu tempat nama dia Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni bukan Mina, bukan Muzdalifah. Sampai situ Nabi kita pereh unta dia laju cepat. Kenapa dia laju? Jadi ada ulama kata sebab Wadi Muhassir ni tempat buat-buat kafir duduk kumpul situ. Nabi kita tak mahu berhenti, dia cepat. Ada satu riwayat kata tempat tentera Abrahah dikalahkan di situ. Wadi Muhassir ni tempat tentera Abrahah kena bom. Tapi setelah kita kaji selidik sikit lagi, Abrahah tak masuk ke tanah haram. Abrahah dia mati di tempat nama dia Mughammas. Mughammas ni lepas pada Arafah. Lepas pada Arafah tu dalam tanah halal. Situlah Ababil bom dia punya tentera bergajah. Tapi ada riwayat lah. Jadi kalau dalam buku orang tulis di Wadi Muhassir tu tak usah duduk marah lah. Ada riwayat kata segitu. Tapi katanya kajian yang dibuat oleh pihak pengkaji Mekah ni, mereka lebih suka Abrahah dibom di Mughammas. Mughammas tu satu, Abrahah kena bom situ. Satu lagi ada satu kubur nama dia Abu Righal. Tak ada dengar nama Abu Righal? Tak ada dengar. Tulis nama dia, pelik nama ni. Jangan buat nama anak tapi syarat. Abu Righal, Ra, Gha, Ghain, Alif Lam. Abu Righal. Abu Righal ni siapa dia? Tali baru Abrahah. Dialah yang nak masukkan Abrahah, nak jadi guide, nak buat Abrahah masuk serang Kaabah. Sebab itulah kubur Abu Righal ni menjadi acara tahunan. Lepas pada haji, semua pakat pergi kencing situ. Jangan main, bak kecil-kecil jangan main. Kita ni kena jangan sampai orang kecil atas kubur kita. Tak baik sara mana pun biar jahit lah juga. Jadi kubur Abu Righal jadi acara. Lepas haji orang pakai kecil. Dia kata Natal dia jahat. Nak jadi tali baru kepada Abrahah. Jadi dua-duanya mati situ belakang. Maka bila Nabi kita sampai terus dia pergi berjalan sampai ke Jamrah Aqabah, Jamrah Al-Kubra, summa hatta atal Jamrah. Ketika sampai di Jamrah, Nabi kita melontar 7 biji batu, yukabbir ma'a kulli hasah. Setiap kali batu dia takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Hak kita belajar di kursus haji rajman li syaitan itu tak ada lain riwayat atau riwayat tambahan. Nak semangat marah syaitan berdoa. Bila-bila nak marah ya. Maka ketika Nabi ambil batu dia besar ni ya. Ingat. Besar ni. Dan Nabi pesan. Nabi kata ambil batu sekadar besar ujung jari ni, seluar jari ni. Iyyakumul ghuluf, mu jangan melampau ambil batu besar. Mana Nabi pesan pada sahabat ni supaya jangan melampau. Kita ni kalau nak tes syaitan sungguh besar ni tak sedap lagi dah. Melampau bagi tak ada pala syaitan, pala orang pecah. Nabi kata ambil pesan ni sebab semua tu isyarat. Dalam hadis Nabi kata innamat tawaf innamal ramyu. Melontar itu liiqamati dzikrillah, nak ingat kepada Allah Taala. Melontar itu ingat kepada Allah. Kalau nak lontar sungguh besar ni buat apa? Berjalan 7 km pergi lontar besar ni. Kita nak tengok apa ni kesungguhan kita. Maka Nabi kita pesan setelah dia melontar, summan sarfa ilal manhar, Nabi kita pergi tempat unta dia, fanahara, Nabi kita sembelih 63 ekor unta dengan tangan dia. Unta dia berapa semua? 100. Dia sembelih dengan tangan dia 63. Sayyidina Abu Bakar duk hitung tengok. Tadi dekat Arafah tadi isyarat. Dengar baik-baik, mungkin tak jumpa lagi. Sampai sini turun ayat Quran lagi. Di Arafah, al-yauma akmaltu lakum. Hari ini sempurna agama kamu.
2 isyarat. Sampai dibina, Nabi sembelih unta dia 63 ekor. Jadi ada orang tanya, boleh tak kita gunakan 63 ni untuk dalil hari jadi? Kita hari jadi kan tulis 63, 53 tahun atas kek. Kata Nabi tu tak ada tulis kek gitu. Cuma dia isyarat nak mati. Kita tulis. Kalau rasa nak mati tulis. Memang. Setelah ma'ata aliyan, Nabi kita ambil pisau dia suruh kepada Sayyidina Ali. Ini dalil yang kedua bahawa kita boleh wakilkan kepada orang untuk sembelih korban. Boleh wakil kepada orang sembelih korban, boleh. Maka Ali sembelih lagi 37 ekor, disembelih oleh Sayyidina Ali wa asyrakahu fi hadihi. Maka Nabi kata apa? Semua unta tadi pergi ambil seketul sikit-sikit daripada unta, dia masuk dalam periuk, dimasak. Jadi dalam bab sembelih ni ada 2-3 perkara. Yang pertama sunat, bila kita korban, kita kena tengok korban tu. Ni hantar luar negara, duk tengok live ke. Jadi ke tengok live. Tak jadi. Yang kedua, kalau kita tak mampu, kita boleh wakilkan. Awak tulis sembelih lah. Ustaz-ustaz kita yang pakar sembelih dah. Mau sembelih nanti kita sembelih tak jadi, rugi. Yang ketiga, sunat kita makan sikit daripada daging korban kita tu. Dia kata semua daging kita diambil bid'ah pada bid'ah seketul-seketul, letak dalam periuk, fatubihat. Fa'akala min lahbiha wa syariba min maraqiha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ambil makan daging dan minum, summa raqiba fa apa ni dia tak sebut sini tentang bercukur. Bercukur. Jadi kata Nabi kita lepas dia melontar tu ada kata cukur situ. Bercukur. Maka bila waktu bercukur itulah Nabi kita berdoa. Nabi kata rahimallahul muhalliqin. Ya Allah beri rahmat kepada orang yang bercukur. Sahabat tolong tanya bagi pihak kita yang tak nak cukur ni. Dia kata orang yang bergunting Rasulullah. Nabi tak layan. Rahimallahul muhalliqin. Allah Taala bagi rahmat kepada orang cukur. 2 kali. Hak gunting tanya lagi. Gunting Rasulullah. Nabi tak mahu. Rahimallahul muhalliqin. Allah Taala lah bagi rahmat kepada orang yang bercukur. Kemudian lepas tu tanya lagi yang keempat, baru Nabi kata wal muqassirin, dan Allah semoga Allah Taala bagi rahmat kepada orang yang bergunting. Dia kata tak ada juga rahmat. Takkanlah 3 dalam 1. 3 1. Nak ambil yang 1. Tak. Yang kita nak ambil yang 3 belaka. Insya-Allah. Tak apa dah ni. 3 tu. Cukup belaka? Cukup. Semangat belaka sah. Ya perempuan tak ada cukur, dia ada gunting ya. Ni kita akan cukur insya-Allah, cukur kepala belaka. Wal muqassirin, yang keempat baru Nabi kata dan orang yang bergunting. Bergunting pun bukannya 3 orang rambut. Gunting seluruhnya, semua sekali. Macam kita gunting pamrah ni kan, dengan mesin ada nombor 3, ada nombor 4. Macam itu bang nama gunting. Kalau yang ni ya 2-3 orang tu bukan nama gunting lagu tu. Tu baru ambil sebahagian rambut untuk nak tahallul, nak ambil syarat. Jadi kita tak usah ambil syarat. Kita gunting semua sekali. Tapi untuk haji ni kita galakkan, syorkan, minta supaya tuan-tuan jangan sayang ke rambut. Kita cukup belaka insya-Allah. Boleh? Semangat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas dia melontar, setelah dia cukur, dia sembelih, ketika itu baru datang orang mari tanya, Rasulullah saya tadi cukur dulu, baru sembelih. Nabi kata, pergi sembelih, tak apa. Dia boleh tukar gitu. Cukur dulu boleh, sembelih dulu boleh, sembelih dulu baru cukur, baru pergi melontar. Semua yang ditanya pada hari-hari Mina, apa yang dibuat dulu kemudian, Nabi kata, if'al wala haraj. If'al wala haraj. Buatlah, tak ada salah. Itu Nabi nak bagi keluasan. Coba bayangkan, kalau lah step macam ni, nak buat macam mana? Selepas melontar, kena cukur dulu. Lepas cukur, baru sembelih. Sudah kita. Nak pergi sembelih mana? Tak tahu duk mana unta kita ni lah. Kambing kita entah di mana. Tapi dibenarkan cukur dulu. Cuma timbul soalan tadi semalam, soalan yang menarik. Kalau orang tu duduk Malaysia, dia wakil orang sembelih di sini, Mekah, ataupun di mana lain, dia sembelih di Palestin ke. Kebetulan negara Arab ni raya dulu daripada kita. Macam mana kalau orang itu sembelih tempat dia masuk waktu dah ni, dia semaya raya dah. Tapi yang diwakil tu duduk di Malaysia, tak raya lagi esok. Adakah jadi korban ke tidak? Menarik soalan. Jawab dianya, orang mak kata al-ibratu bil wakil. Yang diambil kiranya wakil.
wakil, mana orang hak buat tu. Kalau orang buat tu sudah sah, maka dia boleh niat kepada orang yang berada di tempat yang belum lagi solat raya. Jangan bimbanglah. Baik, itu satu. Satu lagi, kita yang berambil sunnah tak mau potong kuku ni. Bila kita boleh potong kuku? Sedangkan kita ada korban di Malaysia ataupun main dalam negara lain, maka awak tak boleh potong kecuali dapat video daripada Malaysia kata dah potong, dah ada sembelih dah korban untuk kita, baru boleh. Jelas tu tak? Tak ada keliru dah. Kita mau keliru tak mau. Kemudian Nabi kita SAW selesai daripada sembelih, cukur, Nabi kita naik unta dia terus ke Mekah, pergi tawaf. Dan sahabat-sahabat yang belum sa'i lagi, sa'i haji. Tawaf. Fasalla bi Makkah az-zuhra. Tengok berkatnya masa Nabi. Melontar pagi. Kemudian sembelih 1 ekor unta. Makan. Bukan sembelih tinggal, makan dulu. Fa'akalah. Kemudian cukur kepala. Pergi tawaf Mekah, dapat solat zuhur di Mekah. Tengok masa. Kita kalau sembelih seekor unta, asar tak habis lagi, duk bagi daging. Dia barakah. 1 ekor selesai dalam masa pagi tu. Kemudian pergi tawaf, dan Nabi kita SAW selesai dia di Mekah, dia pergi dekat dengan anak beranak Abdul Muttalib, yang anak cucu keluarga dia lah, yang menjadi juru minum air. Dia panggil siqayatul hajj, yang duk jaga Zamzam. Maka dia kata, tolong ambil air aku. Tengok Nabi beradab. Boleh je Nabi kata, mari timbul aku ambil air. Tak. Nabi kata, inzi'un, bagi air Zamzam. Sebab apa Nabi kata? Falaula an yaghlibakum nas, kalau aku tak bimbang orang rampah kuasa nanti, aku akan sendiri, aku akan ambil air. Tapi kita bimbang takut orang, Nabi ambil sendiri dengan air, dia tak minum orang bagi, maka semua orang akan nak berebut timba belaka. Ini dia panggil, itu cara Nabi SAW. Jadi kita menghormati jawatan tugasan orang. Jangan tak sedut rampah kerja orang. Maka Rasulullah selesai daripada tawaf, sa'i, solat zuhur, kemudian dia balik semula ke Mina. Dia bermalam di Mina 3 malam. Hari semalam kita hari Tarwiyah, hari 7, hari 8, hari apa ni? Tarwiyah. Hari 9 tulis. Hari 9 hari wukuf. Hari Arafah, hari wukuf semua dapat. Hari 10 hari apa? Hari 10 hari raya. Hari raya dia panggil Yaumul Hajjil Akbar. Hari Haji Akbar, hari 10. Ataupun Yaumun Nahri, hari sembelih korban. Banyak nama hari itu. Maka Nabi SAW mari balik semula ke Mina pada hari raya. Dia duduk di situ, dia solat qasar, tak jamak. Dan dia bermabit pada malam 11. Malam 11 tu malam apa? Malam Tasyrik yang pertama. Kemudian pada esoknya, hari 11. Hari apa nama? Hari Tasyrik. Tasyrik pertama. Tapi untuk orang haji, hari apa nama? Hari Al-Qar. Q-A-R-R. Yaumul Qar. Apa namanya Yaumul Qar? Hari-hari bertenang di Mina, tak pergi mana hari tu. Relax, yang mak duk bakar daging. Enggak hari raya kan? Masak daging. Daging-daging yang ada tu di Tasyrik, dijemur. Bergantung di kemah dia tu. Itu dia panggil hari Al-Qar, mana hari orang tak pergi mana, duk Mina relax. Buat kita yang pergi mari-marinya. Kemudian pada malam yang ke-12, Nabi kita bermalam pada malam 12. Malam apa tu? Malam 12. Malam Tasyrik yang kedua. Hari yang ke-12, Nabi kita duduk, dia melontar sekali lagi. Hari yang sebelah tadi, malam tu mabit, siangnya melontar. Nabi kita melontar zuhur pada hari sebelah. Waktu melontar yang paling afdal sekali, yang terbaik, kita lontar selepas zuhur. Kita ini tengoklah muassasah lepas pergi bila. Biasa dia tak lepas tengah hari tu takut panas. Mungkin petang baru pergi. Tapi kalau ada nak menyusu selur-selur pergi, saya nak ambil afdal, tengok cuaca juga. Kalau panas sangatlah, apa afdal tumbang kat tu nanya tak. Kita tengok suasana.
Hari 12 sekali lagi Nabi kita melontar pada hari 12 bila zuhur pada hari itu. Hari 12 tu nama apa? Hari 12 tu hari apa nama? Hari? Betul lah tasyrik yang kedua, tapi nama dia. Hari? Tak tahu ke apa. Nama dia hari Nafar Awal. Hari 12 tu nama Nafar Awal. Maknanya hari berangkat awal balik ke Mekah. Itu mana Nafar. Nafar itu mana apa? Berangkat dulu. Maka Nabi kita baca ayat Quran. Nabi kata, "Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih." Siapa nak cepat, dia duduk 2 malam di Mina, melontar pada hari 11 dan hari 12, boleh balik ke Mekah, la isma alaih. Tak ada dosa, tak ada salah. Ini kita kena betul sini channel. Dia kata, tapi Rasulullah sallallahu dia tunggu satu lagi. Wa man ta'akhkhara, siapa nak tunggu satu malam lagi, bermalam pada malam 13, malam tasyrik yang ketiga, dia wajib melontar pada hari 13. Wajib melontar pada hari 13, maka tamatlah haji dia. Allah kata apa? Limanittaqa, dua-dua ni syarat dia telah melakukan haji dengan baik, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, barulah Tuhan terima. Ada orang yang tak suka nafas awal, dia pergi baca ayat limanittaqa tu untuk nafas ni. Kita kata zalim awak. Jadi hok klik nafas awal ni tidak limanittaqa la. Itu tafsiran yang tidak tepat. Naknya faman ta'ajjala, siapa nak segera, wa man ta'akhkhara, siapa nak lambat. Dua-dua tu limanittaqa, barulah menjadi haji yang mabrur insya-Allah. Jadi kita ni mungkin kita akan pilih nafas awal. Sebab kita akan beritahu nanti insya-Allah. Ada jemaah kata, saya nak duduk satu hari lagi sebab Nabi balik hari 13, dipersilakan duduk. Insya-Allah. Saya nak bagi tak berani, tuan-tuan pergi tengok Mina dulu. Lepas tu kita buat keputusan. Jadi tengok beratur Mina sejak nak kita dah baru ni ustaz, tak apa napa awal saya terima redha dah. Mula-mula ni sedap lagi ikut sunnah. Tapi kita memang nak ikut sunnah. Cuma kadang-kadang saya perhatikan muslimat ni masalah. Tanda sama banyak, bilangnya dia ramai. Mungkin 2/3 laki-laki muslimat daripada laki-laki. Jadi kita kata dia ramai, maka sebab kadang-kadang kawasan kita punya rampah ke dia tanda. Jadi kita atas rasa keprihatinan itulah kita rasa kita bincanglah secara orang panggil logik dengan munasabah. Tapi jangan salah tafsir ayat. Wa man ta'akhkhara limanittaqa, ada khata. Ada sekali 1 tahun kita angkat beg nak balik nafas awal, ustaz sebelah tu tak balik, dia buka mikrofon, limanittaqa, siapa dia buat nafas ni orang tu bertakwa, nafas awal tidak, kita pergi pegang mikrofon. Kata ustaz, buka tafsir mana? Jemaah kita letak beg, tak si balik. Kata penat lagu ni. Sementara dia tak nak balik, masa tu sebab kos balik tu kena bayar. Syarikat akan bayar, jadi dia supaya tak nak bayar, dia tak mau balik. Kita kata kita kecek molek. Tafsir ayat Quran jangan duduk jangan ikut suka begitu ya, bahaya. Dia mau letak baik tak saya balik ustaz. Tak takwa orang tahu kan nafas awal. Kita kata sedaknya demo. Jadi kita panggil ustaz, dia kata betul balik. Liman ittaqa, liman ta'ajjala wa liman ta'akhkhar. Dua-dua sekali. Syaratnya dua-dua tu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi adalah sebabnya kita nak balik tu kenapa kita bincang pada ni insya-Allah. Jadi baginda Nabi selesai daripada ni, ada sahabat yang nafas awal, ada sahabat yang ramainya yang nafas ni. Yang pentingnya dibenarkan. Dibenarkan untuk nafas awal. Allah Taala sebut dalam Quran, "Fa man ta'ajjala wa man ta'akhkhara." Tiba-tiba kita kata tak boleh, kenapa pula? Maka Nabi selesai daripada Mina. Nabi kita duduk di satu tempat nama dia Muhassab. Muhassab tu tak jauh daripada Mina. Sebab kenapa Nabi pilih Muhassab? Yang pertama padang. Yang kedua, disitulah berlakunya konferen persidangan Quraisy yang nak boikot Nabi. Diputuskan hubungan dengan Nabi dulu, yang mereka buat surat perjanjian jahat. Diboikotnya Nabi dan Bani Abdul Muttalib, Bani Hashim yang sokong Nabi. 3 tahun tak ada makanan. Maka Nabi SAW pada malam tu, dia kata kita pergi bermalam di Muhassab, sebab di sinilah tempat keluarnya resolusi jahat memboikot kita zaman dulu. Nabi dia akan duduk tempat dia dihina. Tengok
tadi saya sebut, naik atas bukit Safa. Kenapa Nabi kita bertakbir? Kenapa? Sebab dia kena apa ni, perli ke Abu Lahab di situ. Waktu Nabi panggil Abu Lahab kan, semaya mari-mari, Abu Lahab dengan Nabi cerita Islam, dia kata taballaka ya Muhammad, celakamu. Itu ayat Quran tabat ya Abil Habib. Nabi dihina, Nabi naik atas bukit Safa, dia bertakbir gini. Tuan-tuan masa takbir ingat tak muka Abu Lahab. Kena ingat, kakak ni lah dulu mengenakkan Nabi sini. Tu yang harus baca buku Mekah tu. Mana buku Mekah tu? Tak buat pelakon hari. Apa tu kali? Tu. Dalam buku tu buka bab Safa. Peristiwa di Bukit Safa. Menangis kita kalau baca. Sebab di situlah peristiwa-peristiwa besar. Nabi kita, dia ambil tempat yang ada, kata orang, nostalgia lah. Dia Bukit Safa, tempat dia dihina, Nabi naik bertakbir. Di Muhassab, tempat dia diboikot, Nabi kita pergi tidur situ. Kita pun kalau kita pak orang kanak kita pergi makan teh itu, minum kopi gitu tak. Saya di kedai kopi ni orang hina saya. Sekarang ni saya jadi orang besar, kita pergi makan situ. Mana agak? Kena ke tak kena? Kau tak masuk dalam fiqh sirah. Di sini maka Nabi bagi arahan. Nabi SAW bagi tahu jangan siapa dia balik sehingga dia pergi tawaf. Tawaf apa nama tu? Tawaf al-wada. Baru tahu. Nabi kata la yanfiranna ahadukum. Jangan siapa balik kecuali pergi tawaf wada, kecuali perempuan haid dengan nifas, itu gugur bagi dia. Maka sahabat pergi tawaf wada. Bila Nabi kita nak berangkat balik, Aisyah mari mengadu, ya Rasulullah, sedihnya. Kenapa? Madu dia hak lain semua balik, haji satu, umrah satu. Dia twin, haji dengan umrah kembar. Habis nak umrah lain. Kita kena layan lah kalau hak ramai-ramai tu, kena ambil kira juga. Ni puak-puak tauhid belakang ni. Puak satu saja. Kau ada hak senyap. Kalau senak kena royak Mekah ni. Kena declare sini. Bahawa dia ada seorang lagi. Kalau tidak takut tak mabrur haji. Jangan tanyalah, ajah pun tanya. Pegang tangan suami. Ada seorang lagi tak ada? Ustaz kata kena mengaku. Tanya. Dia tanya Arafah pula tu. Penat kita nak jawab tak? Kita boleh jawab. Kalau ada dua tu mari bisik saya nak ajar jawapan supaya tidak tercalar mabrur haji kita tu insya-Allah. Mari kita bersama-sama nak ajar ramai-ramai ni bahaya. Tapi kena mengaku lah, kena declare. Maka Nabi SAW bila Aisyah minta, Nabi kita benarkan. Benar, suruh adik dia bawa ke Tan'im. Sebab itulah masjid Tan'im tu nama dia Masjid Sayyidah Aisyah, sebab dia pergi niat di situ. Jadi kalau dia tak minta, close. Tertutup. Kita nak tambah umrah ke yang kedua, yang ketiga, tak ada. Sebab Nabi tak buat. Memang tak buat. Sekali tu dia buat. Ada jemaah orang tanya dia, Ustaz, Nabi tak buat. Nabi balik lalu lepas haji. Awak 30 hari lagi di sini. Nak buat berapa? Macam-macam benda boleh buat. Jadi Alhamdulillah, maka Rasulullah SAW balik, yang Madinah ikut Nabi SAW balik, 8 hari pula berjalan ke Madinah. Itulah tamaklah secara ringkas yang amat sangat cerita perjalanan haji Nabi SAW. Mundur. Sonok ke tidak? Kalau tengok dalam video saya atas malam, banyak lagi cerita. Cerita Aisyah menangis tengah jalan, unta Sayyidina Abu Bakar hilang di tengah jalan. Kau tak tengok lagi. Tengok tajuk video baru. Dengarlah. Kita sini ada data banyak kan. Dengar sambil-sambil duduk tunggu waktu rehat tu. Banyak cerita dalam tu. Semalam saya nak pergi ambil buku Ka'annaka Ma'hu tu. Tanya bos dakwah corner, dia kata khalas. Bahasa Inggeris tak ada, Arab ada. Jadi kata kalau ada saya pergi ambil banyak sana ni. Sebab harga dia sangat mahal, 10 rial. Semua tuan-tuan akan berebut kita tu. Menarik. Insya-Allah lah saya cakap dia, kita terjemah buku ni. Dia kata insya-Allah. Sebagaimana saya terjemahkan buku Sehari dalam Hidup Nabi tu, kita terjemah juga seolah-olah kamu bersama Nabi dalam perjalanan haji. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah perjalanan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada beberapa perkara yang saya rasa ada tertinggal. Kalau haji dan hajah nak tanya, dipersilakan. Lepas ni kita ada satu slot yang kedua. Kita nak dengar cerita sahabat kita Harry yang berjalan kaki mari daripada Perak Bidur. Sudah. Sekejaplah kita akan dengar cerita dia. Tanya. Ya. Yang mana? Yang orang masih dalam ikram, dia tak buat ikram lagi dari kami tak selingkuh kan. Tanya kenapa dia masih terus ikram lah. Sebab dia bagi syarat. Dia kata kalau orang bawa hadiu tak boleh buka ihram.
Maknanya mana-mana orang yang sudah bawa hadiu, dia tak boleh tukar dia punya niat. Kalau haji, haji dah tadi. Tadi Nabi kita bagi arahan, sahabat yang tak buka hadiu, supaya buka ihram. Kita kata sebab apa? Wallahu alam. Sebabnya boleh jadi sebab Nabi sebut haji ni yang terbaik al-ajju was-sajju. Haji yang baik itu dia itulah haji yang orang panggil banyak menumpahkan darah korban dan juga bertalbiah banyak. Jadi kita haji ifrad ni kita tak bawa korban kan. Maka Nabi kata pergi tukar jadi umrah, maka dia jadi haji tamattu'. Nah, sebab itulah mazhab Hambali dan penyokong-penyokong dia berkeras mengatakan bahawa haji tamattu' lebih afdal daripada haji ifrad. Mazhab Syafi'i kata haji ifrad, sebab haji ifrad tak payah bayar dam, sebab mereka mengatakan dam tu denda. Orang Hambali kata dam syukur, sebab kita boleh buka ihram. Suka tak suka boleh buka ihram? Suka tak? Macam-macam benda boleh buat lagi. Yang pakai haji ifrad, dia dah lekat ihram dia tu, tak kata apa. Maknanya dia kata bila kita buat haji tamattu', tambah satu lagi nusuk, iaitu sembelih hadiu. Wallahu alam.